Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk bab 6, pembiakan seks dalam tumbuhan berbunga. Okey, untuk yang ni apa yang kamu perlu tahu adalah pembiakan seks dalam tumbuhan berbunga ni adalah struktur bunga dan kamu dah biasa dah tengok. Kemudian yang kedua, pembentukan terbunga dan pundi debunga. Yang ketiga, pendepungaan dan persenyawaan. Yang keempat, perkembangan biji benih dan buah. Dan yang terakhir, kepentingan biji benih untuk kemandirian. Okey. Tak payah tengoklah. Okey, tapi pada 6.1 struktur bunga. Okey, macam biasa kalau kita tengok struktur bunga. Okey, yang ni adalah bunga yang melalui pembiakan seks. Okey, dia merupakan organ yang paling menonjol pada tumbuhan filium angiosperma. Kamu tengok warna dia menarik, dia pun bentuk dia pun menarik. Okey, dia bukan setakat untuk menarik perhatian haiwan dan serangga, dia juga berfungsi untuk memastikan kemandirian spesies kerana bunga mempunyai struktur pembiakan tumbuhan. Okey. Okey, kalau kamu tengok dekat tumbuhan ni, daripada satu bunga, okey, keratan bunga ni kita ada pembiakan jantan dan kita ada pembiakan betina. Okey. Yang ni organ pembiakan jantan dan yang ni organ pembiakan betina. Okey, mari kita tengok organ pembiakan jantan dan organ pembiakan betina. Okey. Kita boleh tengok dekat sekuntum bunga dia mesti ada stamen. Okey, iaitu organ pembiakan jantan. Okey, stamen ni. Okey. Okey, ini stamen. Dan yang mengandungi anther dan filamen. Okey, ni organ pembiakan jantan. Okey. Manakala organ pembiakan betina, okey, organ pembiakan betina ni dia ada dia ada stigma, stil, ovari dan ovule. Okey, ni dalam sistem pembiakan betina. Okey, manakala struktur bunga tu lagi dia akan ada petal. Okey, bahagian yang cantik ni nama dia petal. Okey, ni petal. Kemudian sepal, okey, yang akan biasanya yang ni dia tutup bunga tu masa bentuk kuduk. Okey, sepal. Kemudian pundikel. Pundikel ni yang pegang bunga tu lah, tangkai tu tadi. Okey, itu adalah struktur bunga. Okay, kita tengok pembandingan antara struktur jantan dan struktur betina. Okey. Macam tadi cikgu beritahu lah kan beza dia apa dia. Organ pembiakan betina tu selalunya di bahagian tengah ni. Kalau kamu ambil hibiscus, okey, dia terletak di bahagian tengah ni, bawah ni. Okey. Apa nama dia tadi? Dia adalah karpel. Okey. Manakala organ pembiakan jantan, ni bahagian ni lah. Memang tadi. Okey. Yang sini dia ada debunga. Okey. Itu perbandingan antara struktur jantan dengan struktur betina. Okey, kita tengok sini pula. Perbandingan antara bahagian jantan dan betina bunga. Okey, persamaan dia kedua-duanya menghasilkan gamet. Okey, kalau kamu tengok gamet, okey, untuk dia melakukan persenyawaan. Dan kedua-duanya terletak pada organ bunga. Okey, nampak tak? Dua-dua terletak pada organ bunga. Stamen dengan karpel tu tadi. Okey, perbezaan dia, bahagian jantan bunga ada stamen. Bahagian betina ada karpel. Okey, bunga dia ada struktur filamen dan anther. Ni. Anther bahagian ada bunga dan filamen. Ada pegang dia tu. Okey, manakala struktur bunga betina dia ada stigma, stil dan ovari. Ni stigma ke atas yang melekit. Ni stil dan bahagian bawah yang kembung tu ni adalah ovari.
Okey, untuk jantan bunga dia hasilkan debunga. Manakala untuk betina dia ada pundi M berayu. Kemudian untuk bunga jantan dia mengunjung keluar dari dasar ovari, manakala betina dia terletak di tengah ovari. Okey, ni beza dia lah. Ni jantan, jantan. Betina ada satu je kat tengah ni. Itu beza dia. Okey, apa yang kamu kena buat kalau bunga rumah kamu ada hibiscus, okey, kamu boleh kenal pasti bahagian sepal, petal, stamen, carpel dan funicle. Apa yang kamu kena buat? Kamu potong bunga-bunga tu, okey, kemudian kamu labelkan dia. Okey? Kamu lukis keratan, membujur bunga dan labelkan masuk dalam buku latihan. Kemudian kamu namakan dia. Okey? Pastikan buat dalam buku latihan. Okey. Okey. Ini yang kamu buat tadilah. Bila kamu buat untuk soalan yang atas tu, automatik yang bawah ni kamu boleh tahu lah. Okey, tepi pada 6.2. Pembentukan debunga dan pundi debunga. Okey, pembentukan debunga dan enter. Dalam enter. Okey, enter bahagian mana? Pembiakan jantan. Okey, yang ni adalah pembiakan jantan lah. Okey. Bahagian yang menghasilkan debunga ialah enter. Ni bahagian atas tadi. Enter. Okey, dekat sini dia akan hasilkan debunga. Di mana di dalam debunga tu, dia ada pundi debunga dan dia ada sel induk mikrospora. Ingat nah, dalam enter dia ada dua debunga. Okey, dia ada dua debunga dan sel induk debunga. Okey, semasa perkembangan enter, kelompok tisu tumbuhan ni dalam setiap lobul ni lobul. Okey, dia akan ada lobul dalam ni. Okey, dia akan membentuk 4 pundi bunga. Ni 1, 2, 3, 4. Okey, di dalam setiap pundi bunga ni, dia ada beratus-ratus sel induk bunga. Okey, dalam ni dia ada sel induk bunga. Okey, sel induk bunga ataupun mikrospora. Yang ni tadilah. Okey, ni pundi bunga, yang ni pundi bunga. Dalam dia ada sel induk mikrospora. Okey, yang ni dia 2N. Maksud 2N ni dia adalah diploid. Diploid maksudnya kalau kita punya sel 46, sel badan kita 46, yang ni memang 46. Okey, dia ikut yang induk punya. Okey. Kemudian di dalam sel induk mikrospora, okey, tadi banyak kan sel induk mikrospora kan dalam pundi bunga. Okey, kita ambil satu dia, sel induk mikrospora ni, dia akan membahagi secara meiosis. Okey, satu ni dia boleh bahagi secara meiosis. Okey, dia bahagi secara meiosis akan membentuk 4 sel mikrospora. Ni ada 4. 1, 2, 3, 4. Okey, nama dia tetrad. Okey, daripada sel induk mikrospora dan meiosis dia akan bentuk 4 tetrad. Okey. 4 tetrad ni, okey, 4 sel mikrospora ni dia akan membentuk debunga. Okey, dia akan mitosis, okey, mitosis. Daripada 4 ni 1 2 3 4 ni dia akan mitosis, dia akan bentuk debunga. Okey, debunga. Okey. Di dalam debunga ni, okey, dia akan bentuk debunga. Okey, dalam nukleus debunga ni, dia akan membahagi secara mitosis dan menghasilkan sel dengan 2 nukleus iaitu nukleus bencana dan nukleus tiup. Okey, debunga tadi, okey, di dalam tu dia akan mitosis, dia akan bentuk nukleus tiup dan nukleus bencana. Okey. Nampaklah nukleus tiup dia mitosis, okey.
dia akan bentuk nukleus penjana dan nukleus tube. Okey, ni penjana, ni nukleus tube. Okey, dinding kantung debunga yang tebal dan kalis air akan pecah apabila debunga matang dan debunga akan dibebaskan. Ni peringkat dia nak matang dah lah. Okey, ni di dalam kita punya tu tadilah. Bila dia duduk dalam pundi, debunga tadi proses ni yang berlaku. Okey. Okey. Pembentukan pundi embrio dalam ovul. Kita tengok satu-satu lah. Ovul dia adalah struktur di dalam karpel yang bulat tadi kan. Dalam bawah ni dia bentuk bulat ni. Kalau bunga tadi kan bahagian bawah tu. Okey, ovum berkembang pada sapi tisu yang terdapat dalam ovari. Kemudian ovum melekat pada dinding ovari melalui tangkai yang disebut sebagai funicle. Okey, yang ni nama dia funicle. Okey, tempat pelekatkan funicle ke ovari dipanggil placenta. Ni tempat ni nama dia placenta. Okey, macam biasa macam manusia juga placenta membekalkan nutrien kepada ovum melalui funicle. Okay. Sekelompok tisu di dalam ovari berkembang membentuk satu tunjulan disebut nucleus. Okay, nucleus ni lah. Yang ni lah. Ovari tadi. Dia akan kembang. Dia macam dalam rahim manusia lah. Cuma yang ni nama dia nucleus. Okay, tisu nucleus kemudian berkembang membentuk dua lapisan yang dipanggil integumen. Ni bahagian integumen. Kat luar ni bahagian integumen. Okay, pada hujung integumen terdapat satu bukaan yang dinamakan micropyle. Okey, ni micropyle. Nanti dekat bila biji benih nanti akan nampak micropyle ni yang membenarkan udara dan air masuk ke dalam biji benih semasa percambahan. Okey, so salah satu pada nucleus ialah sel induk megaspora. Okey, megaspora yang dipanggil juga sel induk pundi embrio. Okey, yang ni lah yang dalam nucleus ni tadi, yang ni. Yang besar ni. Okey. Okey. Apa yang berlaku di dalam ovum ni tadi? Okey. Sel induk megaspora ni, okey, di dalam ni, sel induk megaspora membahagi secara meiosis. Okey, meiosis ni, meiosis menghasilkan 4 sel megaspora yang haploid. Okey, sama macam debunga tadi, debunga dia hasilkan tetrat. Okey, bila ada meiosis dia menghasilkan tetrat. Yang ni dia menghasilkan 4 sel megaspora yang haploid. 3 sel megaspora, ingatlah 3 sel megaspora merosot dan 1 sel megaspora sahaja yang berkembang. 3 habis, ada 1 sahaja. Okey, nukleus dalam sel megaspora yang berkembang bermitosis sebanyak berapa kali? 3 kali. Okey, ni 3 kali daripada hak 1 ni tadi. Dia bermitosis 3 kali untuk hasilkan 8 nukleus. 8 nukleus. Okey, apa yang berlaku pada 8 nukleus tadi? 3 nukleus bergerak ke satu hujung pundi embrio membentuk 3 sel antipodal. Okey, dekat bahagian hujung ni dia akan bentuk sel antipodal. Kemudian 3 lagi bergerak ke hujung pertentangan membentuk 2 sel sinergik. Ni bahagian ni. 2 sel sinergik dan 1 sel telur. Yang ni nak berlaku kesenyawaan nanti. Okey. Kemudian 2 nukleus yang di tengah pundi embrio membentuk nukleus kutub. Dia akan ada 2 nukleus kutub. Okey. Untuk yang ni kita tengok sampai sini dahulu. Tak cikgu sambung balik.